Jadi kita mulakan. Okey, sebelum tu jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan semasa webinar ini sedang berlangsung, tuan-tuan dan puan-puan boleh type soalan-soalan tersebut di ruangan Q&A. Jadi nanti pihak-pihak panelis kami kalau ada masa mereka akan jawab secara live lah. Okey, kita teruskan. Okey, agenda kita pada hari ini, pertama sekali of course saya akan memperkenalkan syarikat yang menganjurkan webinar ini. Kemudian saya akan memperkenalkan kepada dua panelis jemputan kami daripada Innovative Solution, dan seterusnya kami akan mencerita apakah itu pemalsuan identiti dan bagaimana pemalsuan identiti ini dilakukan. Okey, topik ini akan dibentangkan oleh Cik Nur Azlin, dan seterusnya Cik Nur Azlin juga akan mencerita sedikit sebanyak kaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku yang berkaitan dengan pemalsuan identiti. Kita juga akan menerangkan teknologi pengecaman muka, facial recognition technology, dan metod-metod yang digunakan di dalam facial recognition technology, dan juga bagaimanakah proses facial recognition ini berlaku. Jadi selepas itu kita nak tahu di mana dan bagaimana facial recognition ini boleh diguna pakai, where to adopt this technology, and apakah yang diperlukan, what do you need in order to adopt this technology lah. Dan seterusnya kita akan pergi ke Q&A session. Okey, izinkan saya perkenalkan syarikat Reticle Asia Sdn Bhd. Okey. Untuk pengetahuan semua, yang menganjurkan webinar ini adalah syarikat Reticle Asia Sdn Bhd. Syarikat Reticle Asia ini merupakan one-stop ICT business solution. Okay, we have three pillars. Kita panggil tunggak ke rukun lah. So di dalam three pillars ni, what we do is we build custom build solution. Kita custom build solution tu menggunakan low code platform. Itu pilar pertama. Pilar kedua adalah kita juga pakar di dalam digital ID verification. Jadi digital ID verification ni dia ada beberapa pecahan lah. Salah satunya adalah facial recognition. Okey, yang ketiganya adalah data insights. So data insights ni lebih kepada data analytics, big data, data modeling dan sebagainya. Okey, untuk nak mengetahui lebih lanjut mengenai syarikat Reticle Asia, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke website www.reticulate.asia. Baik, seterusnya adalah syarikat Innovative Solution Sdn Bhd. Okay, Innovative Solution Sdn Bhd merupakan partner kepada Reticle Asia. Innovative Solution is an AI, artificial intelligence company that provides professional services such as digital ID verification, digital low code process automation, dan mobile biometric authentication. Baik, Innovative Solution ni telah memenangi beberapa award ya, seperti Red Herring Top 100 Asia Awards, Apicta Awards, The Most Promising Sales Management Solution, dan banyak lagi lah. Jadi untuk pengetahuan lanjut mengenai apakah produk-produk yang dibawa oleh Innovative Solution, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke website mereka di www.innovative.com. Baik, seterusnya saya perkenalkan diri saya. Okey, saya adalah host untuk webinar ini. Nama saya Syarurani Abdul Razak, atau tuan-tuan atau lebih dikenali sebagai Nani Razak. Saya merupakan Sales and Marketing Director untuk syarikat Reticle Asia Sdn Bhd, berkelulusan Information Technology daripada Universiti Utara Malaysia. Saya berpengalaman lebih daripada 20 tahun di dalam projek-projek kerajaan. Dan kita berkenalan dengan panelis jemputan yang pertama, iaitu Cik Azlin Syazwani, atau lebih dikenali sebagai Azlin. Beliau merupakan Business Development Manager untuk syarikat Innovative Solutions Sdn Bhd, berpendidikan di dalam Electronic Engineering di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Panelis jemputan yang kedua adalah
Encik Leong Shanghai atau lebih dikenali sebagai Shanghai. Beliau merupakan produk spesialis untuk syarikat Innovative Solutions Sendirian Berhad. Berkelulusan Bachelor of Engineering Mechanical Engineering daripada Monash University. Baik, seterusnya saya serahkan kepada Cik Azlin Syazwani untuk menerangkan dengan lebih lanjut apakah itu pemalsuan identiti. Jadi dipersilakan Cik Azlin, saya stop the share dan Cik Azlin akan share dia punya slides lah. Okay. Terima kasih Cik Nani. Assalamualaikum. Azlin tak berapa dengar suara. Kuat sikit. Hello. Yes. Okey, terima kasih Cik Nani. Terima kasih atas pengenalan sebentar tadi. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Jadi panggil saja saya Azlin daripada Innovative Solution. Jadi saya akan share saya punya screen. Boleh lihat saya punya screen semua? Azlin, kuat lagi, tak berapa dengar. Saya tak dengar. Okey. Azlin, Hello. maybe you should. Okay. Takut participant tak dengar. Okey, saya cuba cakap kuat-kuat. Okey. Saya harap suara saya clear. Saya dah cuba cakap sekuat mungkin ni. Okey, jadi sebelum saya pergi kepada berkenaan dengan facial recognition, AI teknologi, terlebih dahulu saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan apakah itu pemalsuan identiti. Jadi pemalsuan identiti ataupun kita panggil sebagai kecurian identiti ni adalah sebuah perbuatan jenayah di mana pihak ketiga tersebut mencuri maklumat peribadi seseorang, contohnya seperti nombor IC ataupun kita panggil sebagai nama MyCard. Boleh juga jadi nombor MyPR, MyCAS ataupun pasport dan juga seperti maklumat-maklumat kad bank, kad kredit. Jadi apabila maklumat-maklumat ini telah dicuri oleh pihak ketiga tersebut, berpotensi untuk mereka melakukan jenayah-jenayah yang lain, contohnya seperti melakukan transaksi online, pembelian barang secara online ataupun mungkin kepada lebih sesuatu yang lebih ekstensif, contohnya seperti memohon permohonan loan, membuka akaun-akaun yang bukan daripada permohonan direct daripada diri kita sendiri. Dan juga ada juga kes di mana menggunakan maklumat kita yang telah dicuri untuk mendaftar pendaftar haram. Jadi perkara-perkara ini harus dipandang serius kerana ia memudarat yang lebih untuk masa yang akan datang. Okey, saya kongsi dekat sini ada 4 perkara yang perkara biasa di mana cara mudah untuk si pelaku pencuri identiti tersebut untuk melakukan pemalsuan identiti. Of course saya hanya touch pada part facial recognition sahaja. Jika kita ambil secara lebih luas, identity verifikasi, terdapat banyak lagi touch point kita perlu touch. Contohnya genuineness of the MyCard, kan? Sebab kita semua sekarang hanya melakukan transaksi secara atas talian. Okey, jadi saya pergi pada yang pertama, iaitu wajah daripada kepingan foto. Wajah daripada kepingan foto, sekarang ni kita hanya pergi saja kepada Google, saya type nama saya Azlin Syazwani, dah keluar semua maklumat berkenaan dengan saya. Dan gambar bukanlah sesuatu yang susah untuk kita dapat. Dan sebenarnya tak perlu pun untuk kita curi gambar. Contohnya saya curi MyCard saya sendiri, saya dah ada gambar saya dekat MyCard. Jadi bila seseorang itu curi MyCard anda ataupun MyCard anda hilang, mereka dah dapat 2 maklumat. Yang pertama, maklumat peribadi. Yang kedua adalah gambar anda. Okey. Yang keduanya adalah gambar wajah daripada skrin. Okey. Sama juga saya percaya daripada pelajar-pelajar sekolah hinggalah ke mak ayah, termasuklah kita sendiri, kita menggunakan platform social media. Jadi dekat platform social media ini lebih teruk sekiranya kita decide untuk publikkan kita punya profile, di mana semua orang boleh pergi kepada kita punya Instagram, curi gambar kita, lihat gambar kita dan juga mengikuti aktiviti harian. Jadi perkara ini adalah sesuatu yang bahaya. Okey,
mask 3D. Okay, mask 3D ni ada sedikit berbeza dengan mask yang biasa. Maksudnya mask yang biasa kita tengok hanyalah it's like a 2D mask. Jadi mask 3D dia ada lekuk-lekuk. Contohnya dekat sini hidungnya dia ada lekuk. Jadi kalau lah kata kita buat gambar, okay, untuk cara untuk kita detect liveness of a picture is that kita check dia punya angle of reflection. Jadi mask 3D tu pun dia ada angle of reflection light yang seolah-olah sama macam gambar live. Okay, deepfake. Okay, jadi saya akan berkongsi satu video berkenaan dengan deepfake. Okay, jadi saya akan play video ini. Azlin, video tu ada suara tak? Sebab tak dengar. Okay, mungkin boleh terangkan? Okay, maaf berlaku sedikit masalah teknikal. Okay, jadi dalam video ni apa yang dicuba sampaikan ialah seseorang ini, anda lihat ada dua orang di sini. Orang yang berpakaian baju merah tu dia sedang melakukan deepfake. Dan anda dapat lihat ada lekuk-lekuk dekat pipi dia. Jadi it's like saya paste muka, contohnya saya ambil muka Shankai, saya paste dekat muka kita. Dan jika saya play, anda lihat saya boleh kawal pergerakan muka. Okay, saya boleh tutup mata, saya boleh angkat kening, saya boleh buka mulut dan saya boleh bercakap. Dan jika kita tambah lagi satu software iaitu untuk mengawal suara, saya boleh jadi Shankai, saya boleh jadi Nani dengan cara mudah. Okey, dan untuk pengetahuan semua, video ni saya ambil sejak daripada tahun 2018-2019. Jadi teknologi deepfake pada masa ni adalah tak begitu canggih berbanding dengan sekarang. Jadi saya percaya tuan-tuan puan-puan pernah menggunakan aplikasi Avatarify. Dan sejak beberapa hari ni kecoh berkenaan dengan satu video Tom Cruise, dia main golf, dia buat magic. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh tengok sendiri how extensive it is deepfake buat untuk masa sekarang. Dan mungkin 2-3 tahun kemudian sesuatu yang mungkin kita tak dapat nak imagine sekarang akan berlaku. Dan tak mustahil sekiranya saya lihat muka saya sendiri ada seseorang deepfake, sebab aplikasi-aplikasi menggunakan deepfake sangat-sangat berluasa di luar sana. Yang macam saya cakap tadi ialah Avatarify. So Avatarify ni it's fun kan kita guna, saya guna muka saya guna gambar saya untuk menyanyi apa semua, tapi di sebaliknya tu jika teknologi salah digunakan, dia akan bawa sesuatu yang lebih buruk. Okay, jadi saya akan pergi ke next slide. Okay. Jadi berkongsi sedikit berkenaan dengan isu-isu semasa yang berlaku pada masa sekarang. Jadi sejak COVID-19 ni melanda negara kita yang tercinta ni, banyak urusan-urusan yang tertangguh, terutama sekali urusan yang melibatkan urusan di kaunter. Contohnya pembukaan akaun baru, transaksi. Malahan seperti mana kod yang tuan-tuan puan boleh lihat kat bawah tu, Perdana Menteri kita sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berhormat juga menggalakkan dan untuk menyegera mempercepatkan supaya masyarakat, organisasi, company-company untuk mempercepatkan proses pendigitalan. Jadi proses pendigitalan ini of course ialah sesuatu yang luas, ya. Saya ambil satu situasi di mana tuan-tuan dan puan-puan ingin membuka akaun. Saya nak sebab di kaunter, pegawai di kaunter tersebut mudah untuk dia melakukan verifikasi wajah kita. Saya tengok IC Nani, saya tahu ini adalah Nani sebab Nani depan mata saya. Tapi jika kita melakukan di atas talian,
kita tak tahu what is behind. Kita menggunakan mobile phone kan, what is behind the mobile phone, kita tak nampak. Jadi kita memerlukan satu teknologi, satu mekanisme yang reliable dan boleh dipercayai untuk kita melakukan verifikasi wajah. Di sini di mananya kita memerlukan teknologi facial recognition. Jadi pemalsuan menggunakan teknologi face swap and deep fake seperti mana yang saya terangkan tadi, dan semua orang tahu berkenaan dengan Tom Cruise. Saya harap satu hari nanti saya tak nampak muka saya lah orang buatkan macam tu. Pengguna berhantu itu pengguna tidak wujud, maknanya saya menggunakan wajah saya dan saya menggunakan identiti orang lain. Yang ni ini agak terkeluar sikit sebab contohnya waktu kita nak submit maklumat, kita nak submit pendaftaran baru, saya perlu submit my card dan juga facial kan. Jadi mungkin berlaku fraud di situ, sama ada fraud wajah ataupun fraud IC. Jadi kita ada teknologi untuk detect that kind of fraud attempt. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pernah menggunakan aplikasi seperti Shopee, Lazada, right? Ada melakukan transaksi online. Jadi sekiranya tuan-tuan perasan ataupun tidak, termasuklah Grab ya, kita akan hantar maklumat-maklumat peribadi. Sebab kita sekarang dalam Shopee, Lazada ada e-wallet. So seperti mana yang disarankan oleh Bank Negara Malaysia, untuk setiap e-wallet setiap orang perlu buat eKYC. Ya, jadi dalam eKYC tersebut saya perlu hantar my card, saya perlu buat verifikasi wajah. Jadi kita perlukan satu mekanisme yang kedua-dua ini adalah genuine. Okay? Jadi anda tuan-tuan dan puan-puan, saya telah pun expose saya punya maklumat di luar sana. Okay? Seterusnya adalah kecurangan identiti. Seperti mana saya terangkan tadi, kecurangan identiti boleh berlaku. Next is facial recognition technology. Jadi dalam facial recognition technology ni ada dua perkara yang kita perlu ambil kisah. Perlu dua komponen yang penting dalam facial recognition itu sendiri. Yang pertamanya ialah untuk memastikan gambar yang orang tangkap ataupun gambar selfie itu adalah gambar yang betul, bukan gambar daripada skrin, bukan gambar daripada foto. Kalau kata orang Indon itu objeknya objek hidup, bukan objek mati. Jadi saya perlu hidup untuk tangkap gambar. Jadi OkLive daripada Innovative Solution, dia ada satu komponen yang dipanggil sebagai OkLive untuk memastikan subjek di hadapannya adalah orang yang hidup dan dibina di atas teknologi CNN, Convolutional Neural Network. Seterusnya adalah facial recognition technology. OkFace. Jadi saya cakap tadi kita ada dua benda yang kita perlu detect dalam facial recognition. Yang pertama OkLive, yang keduanya adalah OkFace, iaitu comparison. Perbandingan foto wajah dengan foto ID. Di sini saya ambil contoh sebagai ID. Tetapi aplikasi facial ni adalah secara meluas. Okay. As long as ada satu input dan juga satu gambar untuk kita buat comparison, it is possible to be done. Contohnya gambar tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada dalam database kan, dan saya gunakan saya buat selfie dan tuan-tuan buat selfie dan kita boleh buat comparison. So ianya boleh dilakukan. Dan juga kalau tuan-tuan puan-puan tengok kat sini, gambar yang pertama tu, gambar saya beberapa tahun yang lepas, sedikit berbeza. So ini adalah contoh-contoh yang saya izinkan saya buka pointer options, laser pointer. Di sini gambar saya beberapa tahun yang lepas. Ini adalah contoh sampel yang baik. Maknanya gambar ID saya dan juga gambar wajah saya selfie yang pada masa ni tak jauh beza, kurang daripada 10 tahun. Dan ini yang kedua ni adalah juga sampel yang baik, cuma soalan-soalan yang saya sudah dapat daripada orang-orang lain, macam mana kalau gambar saya tu 20 tahun yang lepas, sekarang saya dah tua, dah ada kedut-kedut, dah ada janggut kan, dah ada rambut pun dah putih, dah ada uban. Boleh ke tak facial recognition ni detect muka saya? So sebenarnya masih boleh, sebab kita check lah nodal points dalam di wajah kita, contohnya the size of eyeball, the width between the eyes kan. Bukannya
bukannya fashion, bukannya hair. Yang ketiga ini sampel yang sedikit kurang baik kerana wajah ID di sini gambar dia sedikit tidak baik. Okay? Dia warna kuning dah lama tapi masih juga dapat di-detect. Dan yang ketiga, yang keempat ni adalah sampel yang menarik kerana struktur wajah ni seakan-akan sama, struktur spectacles ni seakan-akan sama, rambut pun the same fashion orang kata. Jadi menggunakan teknologi OK Face ni kita dapat detect yang this is not the same person. Okay, soalan yang lain juga yang sering saya dapat, macam mana pula kalau dalam gambar IC dulu saya tak bertudung, sekarang saya bertudung. Ataupun kulit saya sedikit gelap, macam mana. So OK Face ni adalah satu teknologi yang tepat dan boleh digunakan daripada populasi yang pelbagai, berbilang etnik, warna kulit, agama dan sebagainya. Okay, saya akan tekan next. Okay, penggunaan facial recognition. Okay, saya kongsi sedikit berkenaan dengan penggunaan facial recognition. Seperti yang saya cakap, ia adalah meluas. Okay, untuk bagi tuan-tuan dan puan-puan lebih idea berkenaan dengan penggunaan, saya akan play video ni. Oh, saya tak boleh nak play. Sekejap ya. Okay, saya akan share saya punya screen sekali lagi. Maaf. Hari ini laptop saya tak bagi kerjasama. Saya harap boleh tengok saya punya screen. Okay, jadi saya akan play video ni untuk memberi lebih idea, lebih mudah untuk tuan-tuan faham berkenaan dengan penggunaan OK Face dan juga OK Live. Okay, di sini dia tangkap gambar, ID. Tak nampak video tu. Ya, ada masalah. Dah play ke? Tadi nampak sekejap. Okey, tak apa. Ada masalah. Jadi saya akan berceritalah flow dalam video tersebut. Okey. Jadi dalam video tersebut, apa yang saya cuba tunjukkan ialah saya ada tangkap gambar selfie, saya ada tangkap gambar ID dan kemudiannya saya tangkap gambar selfie. Dan perempuan dalam gambar tersebut, dalam video tersebut tidak bertudung dalam ID-nya dan sekarang dia telah bertudung. Jadi boleh tak Azlin, you stop the share screen and then you play the original video, boleh tak? Kalau tak boleh tak apalah. Cuba try. Saya cerita sajalah. Stop original video ada? Okey, saya boleh share original video sekejap ya. Sebab kalau participant boleh visualize tu lebih, while you explain kan dia boleh visualize tu lebih bagus. Okey, sekejap ya. Sabar ya. Sebentar. Dapat.
Okay, boleh tengok Okay, yes. Okay, jadi saya akan play video ni. Alright. Okay, you can explain. Okay, dia tangkap gambar IC ya, dan dia akan submit image IC. Ini saya highlightkan sekali lagi. Bukan sahaja IC, pasport pun boleh, any input pun boleh. Ataupun macam cakap gambar yang dah ada dalam database tuan-tuan dan perempuan ataupun yang ada dalam record tuan-tuan dan perempuan pun boleh juga digunakan. Play, okay. It's okay. Dan kemudian dia akan capture selfie. Jadi di sinilah di mana stepnya tambahan step sikit untuk pihak-pihak individu untuk melakukan OK Live dan OK Face. Jadi walaupun tuan-tuan dan perempuan lihat tadi dia adalah dua komponen, OK Live dan OK Face, tapi pihak macam saya cakap gadis dalam video ni hanya memerlukan satu selfie sahaja. Dan success, your information has been submitted. Okay, walaupun tuan-tuan dan perempuan dilihat di sini hanyalah information has been submitted. Boleh lihat saya punya screen. Jadi pada video tadi menunjukkan ada dua image. Satu image bertudung dengan yang live tu dia dekat kad pengenalan tak bertudung, tapi sekarang dia dah bertudung. Ini bermakna facial recognition masih lagi boleh recognize kan? Ya, betul, sangat tepat Nani. Okey, jadi itulah salah satu penggunaan facial dalam aplikasi Android. Boleh support guna iOS, boleh support guna web. Okey. Okey, seterusnya akan pergi kepada penggunaan facial recognition. Yang pertama sekali adalah staff attendance. Jadi dalam staff attendance ni tak semestinya staff sebenarnya. Boleh juga kita gunakan untuk student. Kita ada use case customer innovative di mana mereka menggunakan facial recognition untuk mendapatkan pendaftaran student. Kan? Canggih pelajar-pelajar sekarang. Okay? Dia gunakan facial. Jadi proses tu cepat. So lecturer nak start kuliah pun cepat. Ataupun kita pergi kepada lebih canggih sikit. Sekarang ni semua orang work from home. Bila work from home, kita tak tahu di mana kita punya pekerja berada. Jadi teknologi yang kita, another features yang kita boleh buat dalam aplikasi staff attendance tu, kita gunakan apa-apalah Android application ke iOS application ataupun web application. Kita build satu aplikasi di mana menggunakan facial untuk dapatkan attendance, dan at the same time kita add satu features iaitu coordinate. Jadi kita boleh set, contohnya coordinate rumah pekerja A adalah di sekian-sekian-sekian. Kita tengok match ke tak coordinate tersebut. Ataupun pekerja-pekerja yang di site perlu pergi kepada site A ataupun site B di Langkawi contohnya kan. Jadi kita boleh detect betul ke pekerja tersebut berada di site yang berkenaan. Itu contoh yang pertama. Yang keduanya adalah multi-factor authentication. Jadi multi-factor what's long? Azlin, menggunakan punya video hang tadi sekejap. Can you repeat again? Video you hang tadi. You repeat again apa yang you cakap tadi? Multi-factor authentication. Yes. Okay, multi-factor authentication untuk use case yang lebih stringent, contohnya nak melakukan transaksi online kan, bila kita log in ID, kita masukkan kita punya login ID, kita masukkan kita punya password. Dan untuk multi-factor authentication, another extensive of biometric checking. Kita buat selfie dan kemudian boleh melakukan transaksi secara online. Itu adalah sebagai contoh. Yang keduanya adalah verifikasi identiti. Jadi verifikasi ini sangat-sangat luas. Kita boleh gunakan untuk pendaftaran ahli, pembukaan akaun secara atas talian.
Blacklist detection, okay, apabila dah melakukan verifikasi identiti semasa pendaftaran yang pertama, kita ada maklumat gambar si pemegang akaun tersebut. Jadi untuk ahli-ahli yang mungkin tidak memenuhi syarat ataupun tak melakukan pembayaran, melanggar syarat-syarat keahlian contohnya. Jadi kita boleh masukkan dia dalam blacklist detection. So pada masa hadapan sekiranya dia cuba untuk login kepada satu aplikasi, aplikasi anda, saya masukkan di sini, kita boleh check, detect, oh this person is already blacklisted, his face is already blacklisted. Kita boleh detect dekat situ. Begitu juga dengan dual account opening. So this dual account opening, bila semasa melakukan transaksi, semasa melakukan pendaftaran, waktu angkat gambar, kita tengok gambarnya match. Kita dah ada database dalam, kita dah ada gambar dalam database. Jadi jadi kita boleh detect this person is already registered. Jadi tidaklah berlaku pembaziran di situ. Okay, next slide. Saya harap tuan-tuan perempuan boleh tengok next slide saya. Boleh confirmkan ni? Yes, Okay. nampak. Okay, good. Penggunaan facial di bank. Okay, jadi ini adalah use case yang mana pihak Innovasi telah pun kita panggil deploy dengan customer kita yang dah go live sekarang ni. Untuk yang pertamanya, okay, yang tuan-tuan perempuan lihat dekat sini adalah satu gambar, iaitu daripada Tomorrow by UOB Bank. Jadi Tomorrow UOB Bank ni bukanlah UOB Bank di Malaysia tapi di luar negara, iaitu Indonesia dan juga Thailand, ya. Dua ini, jadi digital bank ni, dan sebenarnya dekat Malaysia pun semua orang tengah lumba-lumba untuk membuat digital bank. Jadi syarat-syarat dekat di Malaysia ni, it must be operated fully 100% di atas talian. Jadi tak boleh ada branch. Jadi dan persoalannya macam mana untuk kita buka account bank. Malahan account bank ni adalah sesuatu yang sangat-sangat kritikal untuk kita deposit duit. It's not about RM1, RM2. It can be a lot. Begitu juga dengan investment bank. You all nak invest duit. Jadi kita nak sesuatu yang betul-betul secure. Untuk kita, platform yang sangat-sangat secure. Jadi berkongsi sedikit dalam Tomorrow by UOB Bank, kita menggunakan teknologi OCR yang kita panggil sebagai Optical Character Recognition, verifikasi ID dan juga facial. Jadi verifikasi ID adalah bila kita submit kita punya ID, kita nak memastikan ID tersebut adalah genuine. Sama juga macam facial, kita nak memastikan facial yang kita submit itu adalah genuine. Okay, dan yang paling seronok sekali untuk pihak-pihak company kat luar sana, kan, pihak-pihak tuan perempuan, sekiranya pertama sekali kita dapat kurangkan tenaga kerja dan kita akan salurkan tenaga kerja pada benda-benda yang lebih memerlukan human skill. Jadi digital bank ni boleh beroperasi 24/7, tak terikat kepada waktu normal counter 8 hingga 5 petang, kan, dan juga SLA yang lebih pendek. Maknanya bila kita submit, bila customer submit pendaftaran yang baru, kita dapat proses dengan lebih cepat. Okay. Kemudian adalah penggunaan facial di telco. Jadi di telco ni kita ada dua jenis use case lah saya panggil. Yang pertama sekali adalah pendaftaran di atas talian ataupun penggunaan ejen. Jadi pendaftaran atas SIM card di atas secara talian ni, saya percaya tuan-tuan pun dah get the idea, faham. Untuk kita mengaktifkan SIM card, kita memerlukan verifikasi dan juga ejen. Jadi ada juga yang tanya, kita dah ada ejen, kenapa kita masih memerlukan verifikasi facial? Tapi ikut pengalaman, kita nak mengelakkan agent fraud. Kalau saya yakin kalau zaman dulu-dulu waktu kita nak daftar SIM card, kita just bagi sahaja photostat kita punya IC, kan, dan dah boleh start guna. Dan mungkin juga kemudian kalau ada yang kurang bernasib baik dekat sini, tiba-tiba nama kita didaftarkan dengan nombor yang lain yang kita tak pernah mohon pun. Jadi itu yang berlaku, yang sebenar-benarnya berlaku di belakang
di belakang tabir. Okey. Dia sama. Pendaftaran SIM card dilakukan secara talian 24/7. Dia mempercepatkan proses pendaftaran dengan menggunakan teknologi OCR, teknologi facial, dan pendaftaran lengkap dalam masa yang singkat. Jadi kalau tuan nampak kat bawah ni ada Udo, Selcom, Hotlink, Tuntalk, Maxis, YTL, Telin, MBB. Semua tersebut adalah customer-customer daripada Innovative Solutions and we are expanding. Okey, baiklah. Terima kasih. Maafkan saya di atas masalah-masalah teknikal sebentar tadi. Saya dah cuba sebaik mungkin untuk menyampaikan maklumat-maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih daripada saya. Jika ada soalan boleh letak di ruangan komen. Saya akan pass the floor kepada Shankai. Terima kasih. Okey, terima kasih Aslin. Okey. Jadi boleh lihat skrin saya. Okay, so nanti saya jalan. Okay, so Aslin sudah ceritakan sikit tentang apa itu pemalsuan identiti, bagaimana teknologi dia boleh guna itu teknologi facial recognition dengan liveness detection untuk memastikan identiti yang kamu sedang lihat tu dia dengan palsu lah, dia memang sebenar punya lah. So jadi untuk part saya, I'm going to discuss a bit more tentang itu proses dia, apa yang sedang berlaku kat behind the scenes dalam minda sistem facial recognition, apa yang sedang berlaku lah. So di sini kamu lihat 4 step. So yang pertama kali face detection. So that's the first most important thing. You kena detect face dulu, baru you boleh mengecam dia punya muka kan. So that's the first thing. You akan detect the face. Lepas tu nombor 2 dia akan mula untuk create satu face print. So face print dia saya boleh discuss lebih nanti. Tapi sebenarnya apa face print dia ni sebenarnya dia macam satu unique code lah atau unique signature yang setiap individu ada. Ya. Lepas tu selepas you dapat itu face print, you akan gunakan face print ni dan you match dengan satu template ataupun boleh dikata match dengan satu existing face print yang sudah ada dalam database. So this is to face matching lah. So yang face matching ni sebenarnya sebelum ni you kena register face kamu dulu. Katakan saya register Shankai. Lepas tu bila saya datang untuk katakan attendance ke atau nak verify identity, saya mendapati kamera, dia akan ambil gambar. Lepas tu create face print dan buat itu face matching gambar saya kini dengan gambar yang sudah ada dalam database. So kalau dia punya matching ni tepat, dan dia boleh return result, katakan okay, yang ni memang Shankai, dan dia boleh pass. So ini sikitlah tentang sistem atau proses dia yang sedang berlaku behind the scenes. But one thing to also highlight is that facial recognition bukan sekadar algorithm dan mathematik yang hard code in that sense. Dia juga sebenarnya melibatkan artificial intelligence. Yeah, so nowadays it's a very commonly used technology and it's helped to memang sangat improve the technology for facial recognition by a long shot. Yeah. So okay, Shankai. Jadi ini bermaksud untuk nak dapatkan facial recognition yang sebenar, database muka tu perlu disimpan terlebih dahulu di dalam sistem. Betul? Ataupun you boleh buat live lah. Jadi katakan seperti Aslin kata, kalau saya ambil IC saya nak sign up untuk SIM card, tapi kena ambil IC dulu. So you ambil IC, image kamu dalam IC, dia boleh store sekejap dalam database. Lepas tu dia akan match dengan selfie saya. Alright, that means kena ada perbandingan, maksudnya kena ada dua gambar sekurang-kurangnya. Ya, dia sebenarnya kena ada dua, kerana kalau ada salah satu saja dan you tak boleh buat perbandingan. Okay. So biasanya kami panggil dia satu yang sudah ada kat database lah, tapi itu database memangnya boleh jadi sementara saja. Okay. So, tak semestinya kena satu ada yang besar lah.
So thank you for clarifying that. Okay. So the next steps, I'm going to show sikit tentang proses-proses ini. So face detection, dia memang sangat straightforward, so dia can detect face. So I'll move straight to actually apa itu creating face print atau apa itu face print. So seperti yang kata tadi, face print ni is a unique code, a unique signature, same as like our thumbprint ataupun tanda tangan. Dia memang unik untuk setiap individu. So you boleh tengok kat kanan ni, image dia ada points yang terdapat throughout dia punya muka. Right? So this is called nodal points dan or kadang-kadang dipanggil facial landmarks. So this is bagaimana lah sistem dia sedang study dia punya face muka orang ni. Okay? Dan lepas tu dia akan buat algorithm, you boleh tengok sini dia akan connect sama dot ke apa, and then to create the actual face print. Yeah? And yang lebih advance punya, dia bukan sekadar 2D macam ni, tapi dia boleh juga guna 2D image ni buat satu facial 3D face reconstruction. Ataupun mungkin akan guna beberapa jenis, beberapa image lah, jadi mungkin depan, tepi, dan dia boleh reconstruct dia punya 3D face. Yang saya boleh discuss nantilah. Tapi yang ni dia memang vary depending on apa jenis facial recognition atau apa jenis aplikasi dan whatever critical level you nak guna, dan dia ni boleh berbeza lah. Ya. So yang ni sikit tentang apa geometri muka you, dan dia sistem akan buat study. So you boleh tengok kat sini, dia akan tengok shape muka you, jawline, hidung. So even mata juga, the pupil dia, bibir semua, dia semua akan study. So agak-agak dia tak semestinya 80 hingga 100, tapi yang ni agak-agak nodal points lah yang kebanyakan facial recognition guna. Tapi ya berbanding ada yang lebih advance, guna lebih banyak nodal points untuk buat identification. Ya. So dan dia bukan sekadar study dia landmark saja, lepas tu tak ada lagi. Dia akan buat itu relationship tentang kata distance between the two eyes. So you check the shape of eyes and the measurement, but also the distance between the eyes, the distance between you punya dagu dengan forehead, dan semualah. So this is all little bit of what is happening and what the system is doing bila dia create face print. Yeah. So yang ni sikit lagi tentang itu 3D face reconstruction. Seperti saya kata, you boleh tengok dia ada satu image sini, muka orang yang sebenar, dan ini adalah sistem dia yang create 3D muka dia. So you boleh tengok sebenarnya kalau you ada cursor, you boleh tarik ini kanan, kiri, dan you boleh tengok tepi semua. So the benefits of this is that kalau katakan saya tunjuk muka saya kat tepi saja, and especially this is a highly secure CCTV system, katakanlah untuk CCTV system. So you nak tahu kalau dia tepi pun you nak mengecam muka dia kan. So this is where this 3D system can be, the 3D face reconstruction part will be quite helpful. Dan on top of that, ia sangat membantulah kalau lighting dia sangat terang sikit ke kat satu tempat, satu direction. So this is where the 3D reconstruction boleh come in to help, rather than just compare a straight 2D image lah. Yeah. So jenis untuk menangkap atau proses dapatkan 3D face memang ada banyak. So you boleh tengok sini stereoscopy, structured light, 3D laser. So dia memang banyak lah. This is just a bit for your information on bagaimana dia boleh deconstructed. Okay. So a little bit more last one on face print. Yang lebih modern juga akan study you punya face skin. Yeah. So kalau you ada dark black eye ke, dark circles, wrinkles, jerawat atau moja juga akan boleh take into account lah bila dia buat face print you lah. Atau one thing yang sangat pandai also, if the system boleh tengok you let's say every day, when it sees you every day, kalau you tukar sikit, katakan saya mula untuk grow beard kan, so the system dia juga yang lebih advance dia juga boleh learn sikit dari sikit, dia akan learn, oh Shekhar sekarang dia macam tukar sikit, ada moustache sikit, so dia akan learn dan dia boleh tukar dalam image database dia yang paling updated juga.
Ya, so yang ni dia boleh memastikan lah kalau saya tukar sikit buat eyebrow ke semua, dia boleh juga keep track lah, know like who you are. Cheng Hai, Okay. bagaimana kalau ada orang tu buat operation mancungkan hidung, tebalkan bibir, masih boleh detect ke? Yang itu tak semestinya. So dalam reality pun, kalau kawan you buat face katakan nose Face job, reconstruction, dia ubah face muka. reconstruction. Ya, kalau you tengok dia buat kali pertama after surgery pun you mungkin kata ini betul ke you? So it is something that is challenging even for humans. So for the face recognition part, it will still be challenging. Tapi you boleh katakan you boleh re-enroll dia ataupun you boleh allow dia untuk mungkin learn lah. Tapi lebih baik you better re-enroll the person lah. Ya, untuk case macam ni lah. Re-roll, okay. Maksudnya register semula dengan wajah baru, is it? Okay. Ataupun you boleh allow sistem dia slowly learn lah, tapi itu mungkin tak berapa baik lah. Re-enroll dia lebih baik lah. Ya. Tak tepat lah, tak tepat. So this is something that even humans cannot tell, kan? So if you change your face on your you buat face reconstruction and then your IC still macam yang laba punya, you pergi bank dia tengok Tak sama. dia masih akan having this issue lah. So this is where it's something that is not able to solve both for human or face recognition. Okay, bagaimana pula dengan kalau kembar yang seiras? Okay. So untuk kembar twins, so this is another thing whereby face recognition is a limitation as well. And again, it's same kalau human, saya hari ini duduk kat bank, katakan seorang nak buka bank, tapi dia sebenarnya kembar, dia twins, tapi dia ambil dia punya IC lain dan datang kepada saya saya nak buka account, ini saya. Saya pun tak boleh sebenarnya really tell, yang ni you bukan ini lah, you orang lain, tapi because it's orang kembar, anak kembar kan. So this is where facial recognition juga akan actually is a limitation. Dia akan detect and say mungkin this is someone else, your twin, macam tu. So usually for this kind of case, which is quite special case, there is a different way to address this. So katakan, let's say especially onboarding, katakan declaration ke apa, you boleh declare saya ada twin ke apa, then maybe after you boleh pergi proses yang lebih stringent sikit, atau you mungkin kena pergi ada face to face meet lah. So yang ni memang ada extra steps lah untuk kembar lah. Maksudnya facial recognition masih boleh membezakan kembar tersebut ke ataupun ada additional step? Tak, kena ada additional precaution. So mungkin you kena buat face to face and then maybe you kena ada tanda tangan, lepas tu cap jari sekali semua ni untuk identify person, which is also similar kalau human face to face interaction lah. Yeah. So yeah, this is a little bit on face recognition and creating the face print. The proses seterusnya quite straightforward. Dia akan match terus seperti Kak Nani mention tadi. Yang kena ada dua gambar untuk berbanding. So one is yang sudah enroll either dalam database ataupun database sementara katanya. Lepas tu dia akan buat comparison. Face print ni dia match atau banding dengan ni tak? Kalau dia banding, dan dia boleh dapatkan results, return, katakan betul. So yang ni dia boleh detect katakan Barack Obama. So this is how the face recognition process dia work lah. Dari creating the face print sampai dia dapatkan results. This is what happening behind the scenes. So sedikit tentang bagaimana kami boleh adopt dia atau macam mana, sedikit lebih kepada menerangkan tentang apa Azlin share tadi. So for example, one of the use case you boleh guna is actually to replace the face-to-face interaction. So katakan bank, you kena pergi face to face, atau insurance nak jumpa face to face. So katakan you tak boleh ada itu face to face interaction. Katakan COVID sekarang. So what you can do is you can do identity verification with your selfie, right? So you guna selfie compare dengan IC atau compare dengan katakan even JPN, that's possible.
then you can check and say that, oh, yeah, yang ni memang Shanghai, and we can proceed to the next step to onboard this person, atau to do the next steps lah, whatever is needed lah. So a bit of example scenarios that is used in other parts of the world as well. So katakan Inland Revenue Department, which is for Malaysia, LHDN, katakan you nak verify yang ni memang Shanghai yang akan buka account ni, this is where you boleh guna ni. You boleh ambil my card punya gambar, lepas tu compare dengan selfie saya, kata oh ini memang Shanghai, jadi dia boleh buka account. Okay. Atas satu lagi, Provident Fund Department, which is in Malaysia is EPF atau KWSP. Katakan you nak withdraw money kan, yang especially when it comes to withdrawing money, that is a very important thing kan. So you want to make sure every time this person nak withdraw, sekadar dia instead of just username, password dan cukup, you boleh buat username, password dan face recognition sekali, right? And then this boleh tie dengan JPN punya database, you boleh compare face, dia kata okay, yang ni memang Shanghai. Dan lepas tu, you boleh lebih secure dengan dan memastikan apa yang sedang berlaku financial trading belakang ni lah. So this is one or more lebih kepada face-to-face identity verification punya scenario. Tapi satu lagi seperti Azin juga mention, is kalau you hanya nak monitor lebih atau beri access kepada orang, kepada restricted access or monitor highly secure area. So katakan dalam financial department, which is a sensitive thing again, ataupun Kementeri Kewangan, you nak memang allow certain orang access saja untuk pergi ke certain tempat. So this is where you boleh adopt facial recognition dengan OK Live sekali untuk scan orang tu, dan lepas tu dia boleh buka itu pintu. Yeah, so dia macam secara automatic lah. Or mungkin you boleh guna multi-factor authentication. You kena scan card, lepas tu scan muka you, then baru you boleh access ke dalam. Dan also not only for access, but for monitoring. So katakan Defence Department, ia sangat sensitif untuk tengok siapa, visitor ke semua yang masuk. You nak katakan menangkap, mengecam muka mereka, you boleh check kepada database JBN to make sure you tahu siapa yang sedang datang, keluar, masuk dalam department dia itu. So you can see macam di sini lah. So these are a few examples on where we can use it, face recognition, and how it can benefit corporations. And then with that, that will be the end untuk hari ini. Oh wait, sorry, one more thing. If you nak tanya a little bit, what do you need to start hardware ke semua? Actually, mainly what you need is benda yang ada kamera lah. So katakan your mobile phone, you boleh capture selfie dan buat itu verification. Or katakan you boleh ada existing CCTV yang you nak buat monitoring semua ataupun allow access, dan you boleh juga menggunakan yang existing tu, connect dengan face recognition system, dan dia boleh buat lah. So dia memang berbanding apa aplikasi lah. It depends on what aplikasi you nak guna, dan the hardware dia akan juga ikuti dia lah. Ya. So itu saja untuk hari ini. Ada tak sembarang Q&A? Okey, baik. Terima kasih Mr. Shanghai di atas penerangan yang sangat terperinci. Jadi untuk as a summary lah, kita boleh katakan facial recognition ni kita boleh gunakan untuk mengelakkan pemalsuan identiti dengan syarat database perlu ada terlebih dahulu. So kita mesti ada perbandingan sama ada orang ni betul atau tidak. And then lagi satu, walau bagaimanapun kan masih juga ada kekangan seperti Shanghai terangkan tadi, kalau kita ubah wajah kita kan, and then kalau ada twins ke apa, so kalau ada twins yang muka seakan-akan sama, mungkin dari segi ini perlu ada verification yang ekstra, yang lebih mungkin thumbprint ke, betul Shanghai? Ya, untuk especially kembar, dia kena mungkin ada lebih steps lah. Usually that's a precaution we advise juga. So, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan, Q&A, boleh type soalan dekat Q&A, and then mungkin Shanghai dan Cik Azlin boleh jawab. Dan bagi sesiapa yang
tak dapat hadir ya untuk webinar ni, kami akan sharekan webinar ni nanti dekat Innovative Solution punya YouTube. We can share that, so you don't have to worry. And then lagi satu, Azlin yang you punya video tadi, ada one of the participant minta link yang deep fake tu. So maybe you can share that. Boleh. Okay. Shanghai, maybe you want to share the next slides. Jadi tuan-tuan, next slides. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi saya secara direct atau email saya secara direct, email sharurani.raza@reticulasia ataupun WhatsApp saya 012-207-5303 untuk mengetahui lebih lanjut lah mengenai teknologi ni. Sebab Innovative Solution bukan hanya ada teknologi facial recognition saja ya, mereka ada banyak lagi. Mereka ada ID verification, macam-macam lagi lah yang mereka ada. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut ataupun nak kalau nak a personal webinar for your company, kita boleh lakukan. So you can contact me directly. Ada soalan-soalan yang masih belum berjawab? Soalan-soalan ni partisipan lain boleh nampak kan? How to prevent fake identity when people has identical twin sibling. Okay, yang ini ini dah jawab. Okay, live. What is the key rule to indicate the live object? Example, algorithm being used in this technology. So, Cik Azlin menjawab convolutional neural network, a deep learning AI. Okay, itulah teknologinya ya. Okay, and then what is the accuracy rate for facial recognition? For example, the matching. So, Cik Azlin menjawab false match rate is below 0.000001. Okay. So, saya harap soalan-soalan semua telah sempurna dijawab. Jadi jika ada soalan-soalan lain, tuan-puan boleh email saya ataupun WhatsApp saya secara direct. And then sekarang dah pukul 12. Oh, tepat pukul 12, 3 minit. Okay. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menghadiri webinar pada kali ini dan semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan mungkin boleh diguna pakai untuk syarikat tuan-tuan dan puan-puan lah, ada idea dan ada idea macam mana nak guna facial recognition dan sebagainya. Jadi kita tangguhkan webinar pada webinar yang akan datang. Okey, selamat menjamu selera untuk makan tengah hari, dah pukul 12. So saya ucapkan ribuan terima kasih. Okey, kita tamatkan sesi webinar ini. Terima kasih semua. Terima kasih Nani, terima kasih Cengkai, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.